cerita mengenai kejadian cerun runtuh menjadi fokus kami pada jam ini, dan ianya bukan satu perkara yang baru di Malaysia. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa kejadian tanah runtuh dilaporkan dan ada yang juga sehingga meragut nyawa. Dan terbaru ialah kejadian cerun runtuh di hadapan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia di Bukit Tungku di Ibu Negara, di mana semalam Ahli Parlimen Segambut Hanayo mendedahkan terdapat lebih 100 kejadian hakisan tanah yang serius yang dilaporkan berlaku dalam kawasan parlimen yang diwakilinya di Segambut. Kita ingin merungkai persoalan bagaimanakah kita meningkatkan penguasaan pemantauan cerun, tapi dalam masa sama kesedaran masyarakat secara keseluruhannya mengenai faktor alam sekitar dan juga risiko untuk kita mengawalnya. Bersama saya di talian pada ketika ini adalah aktivis alam sekitar Amli Ayat. Terima kasih saudara Amli. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Rutin Awani pada jam ini. Mungkin respon dan juga reaksi mengenai kejadian tanah runtuh yang berlaku di Bukit Tungku baru-baru ini. Mungkin ia tidak melibatkan kehilangan nyawa, tetapi berdasarkan apa yang berlaku pada ketika ini dan juga dengan apa yang dikatakan oleh YB Hanayo dan juga beberapa insiden yang berlaku dalam 6 bulan kebelakangan ini, sejauh mana kita menyedari bahawa warga masyarakat di Lembah Kelang sentiasa terdedah kepada risiko tanah runtuh seperti ini, dan juga bagaimana tahap kesedaran dan juga reaksi kita beradaptasi dengan perkara-perkara seperti ini, Saudara Amli? Saya rasa keadaan ini dia sebenarnya bila tiba waktu hujan seperti ini, saya sedar bahawa ramai orang pun dia sedar bahawa kita semakin risau dan bimbang dengan keadaan kejadian tanah runtuh ini. Namun begitu, mungkin ramai yang tidak dapat menyedari bahawa ada banyak perkara-perkara penting yang kita perlu sedari untuk mengurangkan ataupun mengelakkan risiko ini. Misalnya yang disebut oleh saudara tadi berkenaan dengan tanda-tanda ataupun alamat-alamat kepada insiden kepada tanah runtuh ataupun kelemahan ataupun kehilangan kestabilan tanah. Jadi ini satu perkara yang perlu disedari oleh masyarakat Lembah Kelang khususnya berkenaan apabila wujudnya atau apabila tiba musim hujan yang kerap seperti sekarang ni. Itu sangat pentinglah. Saudara Amli, tapi dalam masa sama, dalam aspek pembangunan juga kita cenderung untuk melakukan pembangunan di lereng-lereng bukit dan juga di kawasan-kawasan begini. Justru ini persoalan yang sering dilontarkan oleh aktivis masyarakat ataupun aktivis alam sekitar sejak 20 atau 30 tahun lepas. Tetapi tetap lagi kita mendedahkan risiko kepada pembangunan yang melibatkan lereng-lereng bukit dan juga kawasan berbukit ini. Pandangan Amli bagaimana? Saya rasa ini satu lagi perkara yang masyarakat umum harus terlibat sama. Iaitu apabila masyarakat umum, orang ramai melihat aktiviti-aktiviti ini berlaku, maka mereka haruslah contohnya, saya ambil contoh baru-baru ini terdapat rancangan ataupun cadangan untuk menjalankan sebuah projek penebangan hutan ataupun penebangan dan juga penanaman semula hutan yang besar di Perak, di Kuala Kangsar. Jadi isu itu merupakan satu isu yang sangat besar dan masyarakat umum khususnya NGO telah pun bersama-sama untuk menghantar satu petition ataupun maklum balas kepada pihak kerajaan negeri dan juga kepada pihak kerajaan persekutuan dan juga kepada Sultan Negeri Perak untuk menghalang projek itu daripada berlaku. Jadi saya rasa apabila berlaku keadaan-keadaan seperti ini, maka pihak masyarakat haruslah bertindak secara aktif. Apabila mereka melihat terdapatnya aktiviti-aktiviti penebangan hutan, khususnya yang mungkin mereka rasa ini tidak terdapat dalam ini adalah satu perkara yang ada penebangan haram misalnya, maka mereka telah segera memberitahu kepada pihak berkuasa. Saya rasa banyak ini berlaku, perkara ini banyak berlaku, tetapi masih lagi ada masyarakat yang membiarkan perkara ini berlaku. Kita tidak boleh salahkan pihak kerajaan setiap masa apabila perkara ini berlaku. Kerana pihak masyarakat haruslah menjalankan peranan mereka masing-masing untuk menghentikan keadaan-keadaan ini. Tapi dalam konteks kita di Kuala Lumpur ataupun di Lembah Kelang, mungkin kadang-kadang risiko itu datang daripada pelbagai arah. Kebanyakan kawasan sudah pun dibangunkan dan juga mengalami arus yang begitu deras sekali dalam aspek pembangunan.
Justru bagaimana peranan proaktif dapat dimainkan khususnya di kawasan yang sudah pun memiliki kepadatan penduduk yang tinggi tetapi masih lagi terdedah kepada risiko tanah runtuh seperti ini. Kerana itu ada dua perkara, antara faktor alam sekitar dan juga faktor semula jadi dan juga risiko pembangunan. Bagaimana kita dapat tingkatkan dan juga peranan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih proaktif lagi? Kesedaran untuk mereka memahami wujudnya risiko dan juga melindungi alam semula jadi dan juga mengurangkan terdedahnya kepada risiko tanah runtuh seperti ini. Okey, saya ingin merujuk kepada contoh ya. Contohnya kepada tindakan yang diambil oleh sebuah kumpulan masyarakat ataupun NGO dipanggil Slope Watch, di mana mereka ini bertindak secara aktif untuk menyedarkan masyarakat mengenai bahaya-bahaya ataupun risiko-risiko tanah runtuh. Bagaimana untuk masyarakat melihat tanda-tanda ataupun alamat-alamat ke arah tanda-tanda ataupun alamat-alamat tanah runtuh. Jadi ini satu usaha yang sangat baik. Misalnya mereka ini banyak bergerak di tempat-tempat seperti kawasan Ampang, Melawati dan sebagainya. Jadi ini satu usaha yang sangat baik. Mereka memberitahu masyarakat untuk mereka memberitahu masyarakat apakah tanda-tanda yang perlu diperhatikan oleh orang ramai apabila apabila mereka khususnya pada mereka duduk di kawasan yang berhampiran dengan tanah tinggi ataupun curun. Saya bagi contoh, misalnya kalau terdapatnya pergerakan tanah ataupun terdapatnya pokok-pokok yang kehilangan, misalnya pokok-pokok yang nampak macam nak tumbang seperti ataupun pokok-pokok yang telah tumbang. Jadi tanda-tanda seperti ini perlu disedari oleh orang ramai. Ini adalah satu langkah yang baik dan saya percaya bahawa masyarakat perlu untuk menyedari tanda-tanda ini. Sebab apa saya tengok di kawasan-kawasan Ampang misalnya telah banyak berlaku masalah-masalah tanah runtuh. Ini satu perkara yang perlu disedari oleh masyarakat dan masyarakat juga harus mengambil langkah yang positif untuk melakukan sesuatu untuk mengurangkan masalah ini. Misalnya Slope Watch dia menyarankan supaya orang ramai menanam pokok-pokok tertentu untuk mengurangkan risiko tanah runtuh, ya. Dan juga memberitahu JKR misalnya untuk apabila terdapatnya tanda-tanda seperti ini supaya ia tidak menjadi satu masalah yang lebih besar. Jadi maknanya kalau nampak risiko itu berlaku, ada risiko tersebut, maka terus beritahu kepada pihak JKR. Dan itu perkara yang boleh proaktif yang dapat dimainkan oleh masyarakat supaya kalau berlaku tanah runtuh, risikonya dapat dikurangkan impaknya. Terima kasih Saudara Amri kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani pada jam ini.